pelajar yang masuk ya. Sekejap kita tunggu dia orang. Kita bagi tempoh masa. Tak dengar, jauh sangat. Dengar doktor tapi kurang jelas. Suara jauh. Ya, kurang jelas doktor. Korang dengar? Dengar? Macam bergema, tak jelas. Tak jelas Ya, doktor. tak Perlahan. Hello. Dengar? Tak dengar. Korang dengar? Hello, korang dengar? Minta yang lain untuk mutekan mic. Kalau tidak, Corona Asmah tidak boleh bercakap. Semua bersuara ni. Nur Saidatina Nawang. Hello? Dengar tak? Okey, boleh Lin. Dengar Prof, tapi ada masalah ni sikit. Cuba Prof baiki sikit mikrofon Prof. Dengar tak? Dengar seperti hujan. Sekejap. Dah dengar? Okey doktor dengar, saya dengar. Okey. Ambil je, tapi letak masa untuk dulu. Sekejap ni masih ramai yang masuk ya. Sekejap saya tengah accept dia orang. Prof, mungkin Prof boleh teruskan. Nanti Muna yang akan acceptkan dia orang. Okey, terima kasih ya. Okey. Okey, Assalamualaikum semua. Dengar suara saya? Dengar? Jauh sikit. Dengar suara jelas tapi jauh. Tapi macam perlahan lah. Suara awal tadi, suara Prof yang awal dengar. Tapi yang ni tak dengar pula. Tak dekat tempat, kalau biasanya dekat surau masjid, orang tahu dekat surau masjid datang kedai anda. Terus dekat anda punya ID slot terlibat satu perkara tu dibagi hashtag. Saya agak terganggu bunyi background tu, macam ada bunyi pasal masjid-masjid. So sebab tu saya tak dengar sangat suara Prof. Saya rasa yang ada orang lain tu dekat blog rumah saya ni tak ada bunyi. Itu ada macam orang jualan ke, orang mengajar ke, saya tak pasti tu. Boleh ditutup pun ada. Okey Prof. Siapa dekat belakang? Instagram, unit. So untuk Okey, saya dengar ya? Prof. Okey. Baik ya,
Assalamualaikum semua dan selamat malam. Sekarang ni saya dapat lihat beberapa pelajar. Selamat datang semua. Kita pada minggu ni kita hanya akan, saya berfungsi sebagai pengawas penulisan akademik 2, yang mana dalam penulisan akademik 2 ni kita ada 17 set. 13 set ini akan dikendalikan oleh pensyarah yang berbeza-beza, dan anda semua akan selepas minggu ni akan bersama dengan pensyarah set selama 14 minggu. Ya. Jadi pada malam ini saya hanya nak memperkenalkan program kursus untuk semua dan bagaimana setiap kursus tersebut akan dijalankan. Baik ya. Masuk ke dalam ni. Muna ni you buat ke Muna? Boleh? Apa dia, Prof? Dekat skrin saya ni gambar macam ada, saya tak nampak sangat lah, ada perubahan ni, ada beberapa ni. Ada background? Bukan, maksudnya dalam skrin saya ni. Oh, Prof tersilap share tu. Prof share Saya tak ada kelas. share pun, belum. Ada ni, Prof tekan share ni. Ya. Share screen. Prof, dekat lift dekat atas tu sebelah kanan Prof ada anak panah ke atas. Ya, betul. Saya tahu. Okey, Tapi- cuba turunkan dia balik sebab Prof ada tersalah share ni. Nanti Prof kena share balik yang slide yang Prof nak guna. Saya dah sini saya. Sekejap. Mana saya tak ada buat ke ni? Okey, tak apalah. Saya share yang ini ya. Nampak tak? Okey, nampak. Nampak. Okey, pada malam ni saya rasa ramai pensyarah set yang hadir semasa. Contohnya Dr. Wan Muna, kita boleh tengok Dr. Wan Muna ada, Dr. Yusof ada, Prof. Saleh ada, siapa lagi Muna dekat situ? Dr. Midah dapat masuk tak? Dapat. Dr. Midah ada. Dr. Biti ada. Dr. Biti ada, tolong suara semua pensyarah kat situ. Dah lambai yang Prof Lin. Yang lambai Dr. Biti ya. Dr. Biti, saya nampak Dr. Biti di situ, PM Dr. Amidah dah bersuara. Prof. Lelia ada tak? PM Dr. Saleh ada tu. Ada. Ada ya. Belum makan lagi ni. Dr. Roslinda ada. Ada. Saya ada di sini. Dr. Roslinda ada. Siapa lagi yang ada? PM Dr. Melur kita ada. Ya. Dr. Harwati. Dr. Fariza ada tak? Dr. Linda. Dr. Linda ada. Okey, saya tak nampak ni ya. Jadi pada malam ni adalah malam taklimat dan pensyarah set kemungkinan ada dan kemungkinan tidak ya. Namun itu anda semua akan kembali kepada pensyarah set bermula pada minggu depan. Jadi pada hari ini saya hanya akan memperkenalkan proforma penulisan akademik 2 ya, yang saya sertakan di sini. Kalau kita lihat di sini set 1 Dr. Muhammad Isa Hamzah, set kedua Dr. Shahlan Surat ya. Ada tak Dr. Shahlan kat sini? Tak ada ya.
PM Dr. Nida dah ada tadi. PM Dr. Nolina Salamuddin, ada tak? Tak ada. Dr. Wan Muna ya. Dr. Wan Muna yang membantu saya banyak. Saya dan Dr. Farida, ada Dr. Farida? Alright, so jadinya kenapa Facebook Live kita sekarang sebab sekarang ni waktu hajam ni orang ramai Dr. Harwati saya tak nampak. Ada Prof. Assalamualaikum Prof. Ada Prof. Dr. Muhammad Iqbal saya nampak tadi. Ada, saya ada. Dr. Rizan ada, Prof. Rizan. Khalid saya nampak. Dr. Muhammad Khalid ada. 9.15 tak, masa malam ni 9.15 dah. Dr. Muhammad Khalid ada. Dr. Diki ada dan Dr. Ruslinda ada. Okey. Saya mahu sedikit penontonan ya. Untuk syarat bagi semua pelajar sebelum anda semua mendaftar. Prasyarat kalau anda semua ingin mendaftar khusus ni seperti yang tertera di sini, iaitu telah lulus penulisan akademik 1, juga kaedah pendidikan 1, penulisan akademik 1 dan kaedah pendidikan 2. Yang ketiga itu ada saya letakkan dalam Telegram, iaitu kertas projek 1. Namun begitu kami telah bincang semua dan cuma data empirikal. Data empirikal ini bermaksud ia boleh daripada kertas projek anda, iaitu kertas projek 1. Anda mesti ada bab 1, 2, 3 dan seterusnya bab 4, bab 5. Kemungkinan pada semester inilah ya. Tapi data empirikal maksudnya dekat sini anda mempunyai data yang boleh digunakan semasa penulisan akademik 2. Dan data ini boleh diperolehi sama ada dari kertas projek, daripada tesis mahupun daripada projek-projek anda bersama pensyarah, bersama penyelia. Jadi maksudnya di sini anda ada kebebasan untuk menggunakan data. Ya. Ada persoalan sepanjang ni? Tak ada? Tak ada ya? Maksudnya Prof, kalau kita baru nak masuk kita projek 1 dan 2, maksudnya tak ada data, maksudnya bolehlah kita gunakan. Maksudnya sekarang ni, semester ni anda mendaftar kertas projek 2? Ya. Maksudnya belum ada data lagi. Okey. Tapi untuk semester ni anda akan buat kertas projek 2, betul kan? Betul. Jadi secara tak langsung semasa proses menulis ni, insya-Allah data dah ada, paling kurang pun data kajian rintis. Kajian rintis tak buat lagi. Tapi apa pun dekat sini, kalau di sini ada, anda perlu ada data lah maksudnya. Jadi sepanjang semester ni selalunya pelajar memang dia jarang sekali siap kertas projek 2-nya semasa buat PA2. Tetapi sepanjang semester ini proses kutipan data ya untuk kertas projek 2, ataupun kalau mereka ada data daripada projek lain, mereka boleh gunakan untuk penulisan akademik 2 ni. Faham ya? Maksudnya syaratnya individu lah, dia bukannya yang kertas projek yang bersama kawan-kawan lain. Kalaulah misalan, itu juga akan dibincangkan ya. Kalau misalan anda menggunakan kertas projek bersama dengan rakan-rakan, dalam penulisan anda nanti, anda perlu dapat kebenaran mereka lah. Kalau misalnya rakan-rakan tu, data tersebut dimiliki oleh 3 orang rakan anda, jadi penulisan dalam makalah tersebut mesti ada 3 orang lah nanti. Ini saya akan bincang, dan pensyarah dalam set ini juga boleh juga menyuarakan pandangan mereka. Kita bincang dekat sini sebab data empirikal kalau anda berkongsi dengan rakan, dia akan melibatkan etika penulisan. Sebagai contoh, saya dengan Dr. Muna dan saya masuk di dalam kelas PA2 dan Dr. Muna tak masuk.
Tetapi bila anda menulis makalah tersebut, data itu adalah hasil dari anda dengan saya dengan Dr. Muna. Jadi nama Dr. Muna mesti ada bersama ataupun saya perlu mendapat kebenaran Dr. Muna. Sebab perlu ingat ya, PA2 ini kami membimbing anda menulis makalah. It's a process of learning yang mana akhirnya dia mempunyai potensi untuk diterbitkan. Jadi di sini kita rujuklah sebenarnya, senang ya. Sebab ada dituliskan dalam sinopsis ya. So kod khusus, nama khusus, kredit sama. Anda boleh lihat di sini. Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan dan membimbing pelajar dalam penulisan artikel. Pelajar akan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam kursus kaedah pendidikan 1, 2 dan penulisan akademik 1 bagi membantu mereka dalam menghasilkan artikel. Aspek-aspek penulisan yang diutamakan adalah penulisan aspek, pengenalan, penyataan masalah, tujuan kajian dalam artikel, tinjauan literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan dan implikasi kajian dan artikel. Pelajar dikendaki mengenal pasti bentuk dan fokus artikel yang hendak ditulis, mengenal pasti prosiding atau jurnal yang hendak dihantar, berupaya mengaitkan dan menghasilkan artikel yang berpotensi. Di sini ya, artikel yang berpotensi untuk diterbitkan. Jadi kami hanya sebagai pembimbing untuk anda menghasilkan artikel yang berpotensi untuk diterbitkan. Bukan akhirnya nanti pada PA2 menghasilkan artikel yang telah diterbitkan ya. Kami membimbing sahaja. Okey. Jadi pra-keperluan sama dengan yang atas tadi. Ya, keperluan khusus menurut ini tak ada apa-apa. Ini rujukan untuk khusus ini. Dan anda juga boleh lihat di sini iaitu senarai hasil pembelajaran khusus. Kenapa kami katakan perlu ada data empirikal semua ya. Contohnya HPK1 berupaya menganalisis maklumat secara kritikal untuk tujuan penulisan bahagian-bahagian dalam artikel. Jadi maksudnya menganalisis maklumat sekurang-kurangnya kajian literatur mesti ada. Ya. Berkebolehan menghasilkan penulisan bahagian-bahagian dalam artikel, abstrak, pengenalan, literatur, metodologi, dapatan dan pembincangan dan implikasi dan kesimpulan. Di sini juga menggambarkan anda perlu ada data, perlu ada literatur dan perlu ada metod. Kalau anda tak ada benda tu, sukarlah untuk anda menulis satu makalah. Baik ya. Seterusnya HPK ketiga berupaya mengait dan menghasilkan artikel yang berpotensi untuk diterbitkan. Jadi setelah anda dibimbing cara-cara penulisan tu, makalah tersebut ada potensi untuk diterbitkan. Baik. Dan di sini rancangan pembelajaran anda boleh lihat cara-cara kaedah pengajaran kita. Untuk semester ini, setakat ini kita akan melaksanakan secara pembelajaran atas talian. Ya. Jadi anda boleh lihat di sini, anda boleh rujuk. Ya. Dan plan pentafsiran juga kita boleh lihat di sini. Bagaimana anda digradekan, diberi skor ya. Laporan penulisan, aktiviti tugasan dan pembentangan ya. Dan ini mingguan, apa yang anda perlu buat. Jadi pada minggu ini, iaitu dan minggu kedua ialah proforma, pra-keperluan khusus, keperluan alternatif. Baik, di sini saya tugaskan kepada semua pelajar laporan termetin kurang daripada 30% adalah wajib. Jika didapati 30% makalah anda melebihi 30%, maka pensyarah set boleh boleh memulangkan semula makalah anda sehinggalah makalah tersebut dapat dia punya laporan termetin kurang daripada 30%. Dan markah yang tertinggi ya, yang telah dibincangkan ialah B- saja ya, kalau layaknya. Jadi setiap kali anda melaksanakan proses penulisan iaitu pengenalan ataupun pendahuluan, sorotan literatur, penyataan masalah,
metodologi, dapatan, perbincangan, kesimpulan. Setiap proses itu sebaiknya anda sama ada laporan penelitian anda melebihi 30% atau tidak. Sebab kalau lebih 30% tu bermaksud anda mengambil atau copy paste daripada hasilan orang lain. Okey? Ada pertanyaan? Hello? Tak ada? Dengar ke tidak? Buat masa ni clear, Prof. Okey, faham ya? Sebabnya Faham, Prof. Faham. apa dia? Faham ya? Faham. Okey. Seterusnya kita lihat pada minggu pengenalan ini ya yang you all akan buat penulisan bahagian kajian literatur. Kajian literatur you all faham ya, ini bab 2, tetapi kami tidak akan menerima anda ambil copy paste daripada bab 2. Sebab ada dalam kalangan pelajar dia memberi kami pensyarah bab 1, bab 2 projek dia. Jadi perkara ini kami tak mahu berulang lagi. Jadi kajian literatur ataupun soretan literatur yang ditulis dalam makalah merupakan saringan daripada apa yang anda buat dan pilih fakta-fakta yang berkait dengan judul makalah sahaja. Begitu juga dengan bahagian metodologi, iaitu di sini pada minggu ke-8 dan ke-9 anda perlu kena pasti topik-topik dalam metodologi hands-on ni semuanya akan anda tulis. Bahagian dapatan kajian pada minggu 10 dan 11 dan pada bahagian perbincangan rumusan pada minggu 12 hingga 13 dan pada minggu terakhir 14 ialah pemurnian artikel, pembentangan artikel dan sehinggalah pada minggu 14 tu pembentangan artikel. Di sini nanti yang merupakan makalah yang terakhir anda beri atau serah kepada pensyarah. Namun itu proses penetin anda perlu laksanakan sendiri untuk memastikan pada minggu terakhir makalah anda kurang daripada 30%. Faham setakat ni ya? Hello? Faham, Prof. Okey. InsyaAllah. Faham, Prof. InsyaAllah faham. Faham, Prof. So dalam saya stop lah kalau macam tu performa dah habis, saya dah tutup untuk share. Nak tanya, Okay. ada tak limit dia punya perkataan untuk artikel tu? Ini akan dibincangkan secara perinci oleh pensyarah set. Ya, dia ada kaedah dia, ada rujukan yang perlu anda teliti. Okey, dan seperti mana kita tahu setiap jurnal yang anda akan rujuk kalau diperhatikan pada minggu 1, minggu kedua tu anda dah kena pasti jurnal mana yang anda akan rujuk. Dia punya garis panduan berbeza. Antara satu jurnal dengan satu jurnal, garis panduan dia berbeza. Ada yang 5,000 patah perkataan, ada 8,000 dan ada dibenarkan sehingga 10,000. Jadi bermaksud ada 5 muka surat, ada 8 muka surat, ada yang dia tak nyatakan muka surat tetapi dia sebut 8,000 patah perkataan. Jadi di sini saya tak boleh kata jumlah sebenar disebabkan ada kepelbagaian garis panduan untuk setiap jurnal. Okey? Hello? Boleh keluarkan gambar masing-masing tak? Sebab saya rasa saya macam cakap dengan komputer. Okey. Baik, itu setakat Dr. Duti ya. Saya nampak tak ada, nampak gambar, nampak Duti je. Saya dengar suara Nurjanah tadi. Saya kenal suara dia. Okey ya. Baik, itu untuk pengenalan khusus. Yang ketiga untuk etika penulisan. Etika penulisan ini maksud saya penulisan anda perlu asli. Ada di soal pada saya tadi kalau data itu data bersama dengan rakan. Jadi anda boleh fikirlah bagaimana nak jadikan dia asli. Jadi rakan anda perlu bersama dengan anda kalau menulislah.
ya, anda kena beri acknowledge ataupun kena mendapat kebenaran daripada rakan tersebut. Sebaik-baiknya data anda sendiri lebih mudah, ya, dia tidak menimbulkan sebarang kesulitan, ya. Jadi lagi satu tentang nama penulis. Ini pada penghujung makalah nanti. Ya, penghujung makalah nanti sebab ni makalah ini kemudiannya kemungkinan, ya, anda baiki apa semua, nama penulis ataupun siapa yang boleh dicatat sebagai pengarang adalah mereka yang benar-benar terlibat, ya, dalam penulisan kertas projek ini. Jika anda tidak menggunakan kertas projek satu, anda menggunakan projek pensyarah lain. Saya buat andaian, ya, kalau anda menjadi RA kepada pensyarah lain, jadi anda boleh menggunakan data tersebut, tetapi nama pensyarah tersebut adalah nama pengarang tersebut adalah pensyarah yang memiliki data tersebut. Sebab di sini bukan kertas projek satu. Jika anda menggunakan data kertas projek satu, anda perlu menulis penyilir anda. Faham, ya? Sebab kita tak mahu ada nama orang lain yang tak berkait dengan penulisan tersebut. Jadi maksudnya di sini ada kebebasan kepada anda sama ada anda nak menggunakan kertas projek ataupun nak menggunakan apa-apa projek asalkan ianya ada data. Dan data itu adalah milik anda. Dan jika bukan milik anda seorang, milik beberapa orang, anda perlu mendapat kebenaran dan ataupun memberi acknowledgement, ya, kepada mereka semua. Jangan anda buang terus nama mereka. Ingat tu, ya. Okey. Tadi saya dah sebut tentang laporan kena tim mesti 30%. Dan markah yang paling tinggi jika ianya lebih ialah B-. Saya rasa takkan anda semua nak B-, ya. Jadi pastikan dan saya yakin anda semua boleh menulis menggunakan kreativiti anda dengan bimbingan pensyarah set boleh mendapat 30% bawah, ya, bawah 30%. Jadi gunakan ayat sendiri. Dan ada juga dekat sini bertanya dengan saya, bolehkah anda berpindah ke set lain? Contohnya, anda dibenarkan pindah ke set lain jika tukar sama suka. Saya tak boleh lagi nak tarik dan tukar sebab susah, ya. Jadi kalau contohnya anda nak ke set PM Dr. Salih Ahmad, namun begitu anda berada dalam set Dr. BP. Jadi anda kena cari orang yang willing untuk berpindah kepada set Dr. BP. Ya, sebab saya tak boleh lagi nak buat, ya. Okey. Dan satu lagi ada pertanyaan kepada saya kalau contohnya anda bidang bahasa Melayu tetapi anda duduk dalam anda tak dapat nak mendaftar di mana-mana, anda carilah set yang bersesuaian dengan subjek anda, bidang anda. Itu yang saya dapat maklumkan kepada anda lah untuk hari ini. So ada pertanyaan lagi? Sebab hari ini kita taklimat, kita tak akan lama, ya. Saya cuma akan perkenalkan performa dan saya juga selepas ini akan meminta pensyarah set memberi sedikit ucapan bagaimana akan dilaksanakan pada minggu depan, cari link ke apa, itu saya akan serahkan sekejap lagi. Tetapi secara umum saya tekankan di sini tentang proforma, etika yang perlu anda gunakan, laporan kena tim kena, dan saya harap sangat anda peka dengan semua announcement. Seperti contoh hari ini kita berdepan dengan pelbagai masalah, even saya sendiri berdepan dengan pelbagai masalah, ya, untuk gunakan Microsoft Teams sebab dah lama tak guna, ya. You all pun saya harap kita akan biasakan minggu ni, minggu depan kita insyaAllah tak ada masalah. So saya buka kepada soal jawab sebelum saya serahkan kepada pensyarah set untuk memberi sedikit taklimat
bukan taklimat lah, ialah apa yang perlu anda buat untuk minggu depan. Okey, ada pertanyaan? Prof, saya nak tanya sikit ya. Untuk data empirikal, responden minimum berapa ya? 30 orang boleh ke? Bukan, kalau begitu kan Jana, saya tahu nak Jana tu sebut tu. Okey, Jana, dia bukan 30 orang. Kan kita belajar dalam penentuan saiz sampel. Yes. Semuanya bergantung dengan jumlah populasi, bukan Ya, kita betul. akan Okey. Ya, betul. terjawab tu di situ ya. Ya. Okay. Lagi soalan? Ada pertanyaan? Yang lain? Prof nak tanya Prof. Kalau contohlah set ada satu macam saya set 4 dengan Prof Madia Nursalina, tapi saya bidang pentadbiran pendidikan. Jadi dalam set 12 dan juga 16. Saudara Khairul? Ya. Apa tadi dengan siapa? Profesor Madia set 4. Saya tak ingat tu, saya tak ada dekat sini. Set 4 siapa ada dekat sini? Tak ada yang jawab. Okey, siapa dia? You punya set 4 tu. Dr. Norlena. Dr. Norlena. Okey. Jadi macam saya ni bidang pentadbiran pendidikan. Jadi bidang pentadbiran pendidikan di sini set 12 dan 16 lah, Dr. BT dengan Dr. Yusof. Jadi dah penuh lah kan dua-dua tu. Jadi saya tak pasti Profesor Madia Dr. Norlena tu dia bidang apa? Dia boleh, sebab kita kena ingat ya, kita membimbing penulisan. InsyaAllah semua pensyarah berkemampuan untuk membimbing. Walaupun sebagai contoh, anda masuk ke set saya, ya, sebagai contoh anda masuk, kalau setakat melihat gaya penulisan, saya tak ada masalah dengan sesiapa punya bidang pun. Sebab metod penulisan tu sama sahaja. Ya, kalau kami tak faham, bermaksud orang lain pun tak faham. Jadi dia punya flow of writing di sini. Okey? Okey, Saudara Khairul. Okey, baik. Saya seperti mana, saya cuba sedaya upaya untuk you masuk dalam pensyarah set yang you all berminat lah. Namun itu limitasi. So bila limitasi itu ialah first come first serve. Ya, saya tak boleh tarik orang yang berada dalam set Dr. BT atau set Dr. Yusof untuk membenarkan you masuk. Jadi maksudnya mungkin jodoh you dengan PM Dr. Norlena, dan insyaAllah PM Dr. Norlena dah biasa every semester dengan pelajar-pelajar pelbagai bidang. Okey? Semuanya sekarang ni Saudara Khairul yang kena rujuk bagaimana gaya penulisan lah. Sekarang ni kita membimbing penulisan makalah saja. Ya? Boleh ya? Okey, ada sekarang pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, saya serahkan kepada pensyarah yang ada di sini ya. Tak ada? Saudara Khairul, nampak gembira malam ni? Ya? Khairul? Ada masalah tak? Ada pertanyaan? Okey. Kita faham ya? Ada dua tu, Khairul Naharawi dengan Khairul Amri. Ada Khairul Amri yang happy sangat malam ni. Okey, kalau tak ada, lagi siapa? Shalinda faham? Profin. Ya. Prof Narasma. Ya. Saya cuma nak maklumkan set saya, set 3, ada pelajar yang namanya dah berubah sebab saya dah create teams, ya. Lepas tu dah berubah, dah gugur dan ada juga nama baru. So saya akan, bila kita nak tahu pasti ya, pelajar bilangan. Apa ni, tambah add drop ni sehingga minggu depan. Ya, yes. Jadi itu akan finalize. Itu finalize lah. Untuk minggu ni saya rasa pelajar masih add drop. So kalau macam Khairul adalah set pentadbiran pendidikan yang drop, you cepat-cepat. So you kena peka benda tu semua. Ya. Kalau tak ada, saya serahkan kepada pensyarah set. Saya tahu tadi PM Dr. Midah boleh mulakan kot. Kau tengok lah kakak
Oh tadi itu je lah saya punya nak maklumkan sebab saya dah create saya punya Teams. Lepas tu hari ni baru ni saya semak lagi sekali senarai dalam SMP web. Ada yang masih sama, ada yang baru, ada masih yang dah tak ada. Jadi saya akan baiki semula dan gugurkan baliklah. Tapi kalau Prof Lin cakap minggu hadapan pun masih boleh add. Mungkin minggu hadapan sebelum slot perjumpaan minggu hadapan hari Khamis saya akan maklumkanlah dari segi create the team ya. Sebab pelajar bila once kita dah create, kita dah invite, dia boleh dapat kan akses kan? Ya. Yes. Okey, itu saja saya maklumkan. Terima kasih. Profesor Madya Dr. Hamidah Yamat set 3 ya. Jadi semua kena alert dengan apa yang dinyatakan oleh pensyarah set 3 ya. Okey, pensyarah set 3 TESOL ya, tapi ada juga pelajar bukan TESOL kan PM Dr. Hamidah? Ya, ada. Ada ya. Jadi menjawablah saudara Khairul tadi ya. Jadi bukan saudara Khairul je pergi dekat PM Dr. Nolina. Ada beberapa pelajar bidang lain juga pergi ke bidang TESOL. Okey, terima kasih PM Dr. Hamidah. Kalau ada boleh sambut lagi. Dr. Wan Muna. Hello. Dr. Muna. Ya, Prof. Boleh apa-apa nak beritahu dengan set Dr. Wan Muna? Rasanya tak ada apa-apa sebab saya dah create Telegram group and then tak ada perubahan, cuma saya dah cukup 12 orang. Okey. Terima kasih Dr. Wan Muna set 5. Untuk makluman semua, disebabkan ramai rayuan permintaan, sebenarnya kita setiap set cuma 10 pelajar sahaja. Tetapi pada semester ni kita tambah 12. Ya, 12 set ya. 12 set pula. 12 pelajar untuk setiap set. Jadi siapa yang drop tu you all cepat-cepatlah masuk. Bolehlah masuk kalau berpindah ke. Kalau tak ada kami minta maaf ya. Okey, Dr. Harwati ada pesanan? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum semua pelajar. Terima kasih. Saya cuma nak maklumkan saya ada share link Telegram dekat dalam chat box. So untuk set 11. Tak nampak muka tu Hawati. Tak apa, kamera ini laptop ni kamera dia rosak. So kena tukar laptop lain kalau nak nampak muka. So minta maaf Rosalih. So untuk set 11 boleh join link ya. Link di sebelah kanan tu untuk set 11 saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Okey. Sama-sama Dr. Harwati. So saya berbalik kepada Prof Saleh yang nampak tu dia pun dah bersuara. Okey. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Prof Nur Asmah. Selamat datang kepada semua para pelajar. InsyaAllah jumpa saya kalau ada kelas isu besok. Yang lain-lain minggu depan kita jumpa balik dalam tapi semua dah ada dalam WhatsApp group saya. InsyaAllah saya boleh berhubung lah. Untuk berjumpa nanti kita guna platform pelantar lain lah kecuali pelantar minyak lah. Saya maklumkan kemudian. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Prof Saleh. Jadi siapa lagi Dr. Syalan ada? Dr. Melo ada, Dr. Melo. Prof Melo ada. Tak nampak ni, saya tak mesra tim ya sebenarnya. Saya kurang tim. Saya selalunya berzoom ya. So hari ni bertim. Okey, ada PM Dr. Melo. Dr. Melo. Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Melo, set 10, TESOL. Okay, thank you. Welcome to the group. Ada create group juga PM Dr. Melo? Ada. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih PM Dr. Melo. Sama. Alright. Dr. Faridah ada? Ada. Prof Dr. Lilia ada? Ada juga. Saya tengok Dr. Muhammad Yusof saya nampak tadi. Ada, saya ada. Boleh dengar saya? Okey, ya Dr. Yusof. Mana rupa tak nampak muka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang tadi saya minta Afrikah dah create grup WhatsApp dan kami telah pun berhubung antara satu sama lain lah. So saya mengadu-adukan penyertaan anda dalam grup ke-12 insya-Allah dengan taklimat yang diberikan oleh Dr. Nur Asmah tadi, mudahlah kerja kita.
ada hasrat yang kita tetapkan dan ada peraturan yang kita kena ikuti. So selamat mengikuti pengajian untuk paper penulisan akademik 2. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Yusof. Sekarang ni saya teruskan kepada Dr. Biti. Dr. Biti, saya nampak tadi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, saya di set 16. Ya, terima kasih ya Prof Asma. Okey, jadi saya sebenarnya pun dah ada grup, tapi saya perasan lah 10 orang saya pelajar, sepatutnya ada 12 kan. So I think 2 orang lagi lah mungkin belum ada dalam grup. So siapa yang rasa tercicir tu, siapa yang rasa ada tercicir 2 orang tu kenalah cari saya ya. Untuk kita add dalam grup. Okay. So thank you Prof. I think your taklimat tadi dah jelas ya, tapi insya-Allah untuk kita belajar secara lebih terperinci kita akan jumpa next week insya-Allah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Biti Khairul, bidang pentadbiran pendidikan ya. Bidang pentadbiran pendidikan, yes. Okay. Tapi ada saya tahu dalam grup saya ada yang bukan bidang pentadbiran. Okey, itu menjawab soalan Dr. Khairul pula. Saudara Khairul lah ya. Okey. Baik, kita pergi kepada Dr. Roslinda. Dr. Linda. Tadi nampak dia. Assalamualaikum. Okay, saya dah buat create Telegram group untuk tujuan saya lah. So, kami akan berhubungan melalui Telegram lah lepas ni. So, terima kasih Dr. Asma. Okey, sama-sama. So, ada ni Dr. Lena ada, PM Dr. Nolena. Okey? Ada. Lena. PM Dr. Lena ni, Prof Lena. Ya. Boleh. Suara tak clear. Tak keluar. Tak clear. To my pada set 4 again my old set, right? Ya, set 4. Set 4 saya akan create group team ya by this weekend dan link dia nanti saya akan post dekat UKM Folio. So dekat UKM Folio dia team link nanti akan stay kat UKM Folio and then you join in lah, nanti saya akan tu. And then yang lain-lain tu minggu depan lah kita bermesraan. Okey. Okey, terima kasih Prof Nolena. Ya, ada lagi sesiapa yang ada di sini tapi siapa lagi? Dr. Khalid ada? Dr. Khalid? Jadi kalau tak ada ya, seperti mana yang Prof Lena kata, kalau kita nak bermesra ke apa minggu depan, ya, perincian secara umum juga minggu depan. So untuk malam ni anda semua telah diberi makluman tentang proforma dan proforma juga boleh dirujuk dalam UKM Folio dan kemungkinan juga pensyarah set akan berkongsi dalam tele ataupun dalam WhatsApp kalau anda bermasalah dalam UKM Folio. Etika penulisan telah dinyatakan tadi. Prosedur-prosedur yang perlu anda lakukan telah dimaklumkan juga. Maklumat secara perinci tentang konten penulisan akademik 2 akan dikongsikan oleh semua pensyarah set. So malam ini saya tidak akan menerangkan lanjut. So kita cuma sekadar berkenalan. Dan untuk set saya, iaitu set 7 ya, juga telah ada grup WhatsApp ke tele, saya pun tak ingat. Saya rasa grup tele yang telah dibuat oleh seorang pelajar. So itu saja untuk malam ni. Ada pertanyaan sebelum kita bersurai untuk malam ni? Tak ada? Selesai semua? Hello? Ada saya. Hello. Hello, ya. Dr. Asma, saya set doktor, cuma saya tak masuk dalam grup doktor, cuma saya nak tahu siapa ya yang buat grup tu. Saya lain. Saya
Okey. Hello. You boleh tanya kalau tak silap saya Raihan kot. Atau you boleh tanya Noha pun ada di situ. Okey doktor. Okey. Ada Terima lagi kasih. pertanyaan? Prof nak tanya Prof. Sebab kita ambil subjek banyak kan dalam pentadbiran. So adakah kita yang untuk ni khusus untuk pentadbiran ataupun mana-mana tajuk lain, perancangan ke, pengetuaan ke, ataupun perubahan ke, atau program ke, macam mana? Maksud kita yang nak buat yang makalah ni. Oh, itu you kena tanya pensyarah set. Okey. You kena bincang benda tu dengan pensyarah set. Boleh ya? Okey. Okey. Okey, yang lain? Halo, tak ada masalah sebenarnya. Halo. Ya. Kalau saya nak merujuk kepada pertanyaan tadi, kalau program pentadbiran pendidik, basically kita ada macam 4 area, polisi, kepimpinan, sumber manusia dan perancangan. Jadi kita bebas. Misalnya yang ekspert berkait dengan perancangan, Prof Izham. Polisi, saya boleh bimbing. Lepas tu human resource, Cik Jamalulai, Dr. BT pun boleh, kepimpinan. Jadi kalau bidang itu sesuai saja dengan mana-mana di kalangan pensyarah yang ada lah. Tak perlu bimbang. Baiklah, jadi dah dimaklumkan oleh Dr. Yusof tadi, tetapi maklumat secara perinci boleh dibincangkan dalam dengan pensyarah set. Ya? Pensyarah set akan membantu. Ada lagi pertanyaan? Doktor, untuk kehadiran perlu tulis nombor metrik, Doktor. Untuk kehadiran nombor metrik, masa bila? Untuk minggu depan? Sekarang, Doktor. Sekarang ni kita gunakan partisipan ni dah boleh dah. Ya. Okey. Lagi? Itu saja. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua pensyarah yang hadir pada malam ni dan juga kepada semua pelajar-pelajar yang hadir ya. Jadi minggu depan kembalilah kepada pensyarah set lah. Ya, tak ada lagi dengan saya. Doktor. Ya. Minta maaf, saya nak tanya. Untuk set 9, Dr. Fariza Khalid kan? Tapi bila kami tanya doktor, dia kata macam ada masalah teknikal sebab dia tak handle PA2. Nanti saya uruskan benda tu. Okey? Okey. Terima kasih doktor. Okey. So tak ada apa-apa lagi ya? Kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Okay. Terima kasih Prof. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua dan selamat kembali ke semester baru. Tak pernah guna, macam mana nak lift? Nak lift macam mana? Bukan je gambar Ada sebelah kanan. gambar telefon sebelah kanan. Telefon sebelah kanan. Hang up tu ya? Yang warna merah ni, yang warna merah ni ya. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih banyak insya-Allah. Terima kasih doktor. Adik.
Apanya? Siapa ni? Ya. Ya.